TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Di jam kedua ini anda masih bersama saya Irfan Syami dan kita akan belajar pula tentang subjek yang seterusnya. Okey, tapi sebelum tu Irfan nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP lah. Macam biasa, jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika anda berada di tempat awam ataupun tempat yang sesak. Jangan lupa untuk sanitasi tangan anda apabila anda keluar rumah kan, sebab kita tak nak bila pegang-pegang macam-macam barang tu kan terkenalah pula COVID-19. Dan yang paling penting sekali, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Okey. Untuk di jam kedua ini kita akan belajar mengenai subjek kimia untuk menengah atas. Tapi sebelum tu, agak-agaknya lah siapa guru yang akan mengajar kita? Jom saksikan dulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Wan Rizalmi. Selamat datang ke Mahir, Cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Saya sihat, Alhamdulillah. Okey, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas macam biasa, kita kena ikut SOP sikitlah. Jadi saya minta Cikgu untuk gunakan gel pembasmi kuman, dipersilakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, Irfan pun nak guna juga. Sebab kita ni takutlah Cikgu kan, kita masih betul. belum menang Cikgu. Masih belum Walaupun menang. dah ada vaksin di Malaysia, tapi majoritinya masih belum mendapatkan vaksin. Macam saya juga. Cikgu dapat vaksin belum? Masih belum, Masih dah belum daftar saja. Iya, betul. Jangan lupa untuk daftar di aplikasi MySejahtera, okey? Dan saya minta Cikgu untuk buka pelitup muka dan simpan di bekas yang disediakan. Dipersilakan Cikgu. Okey. Baik. Irfan sudah, Cikgu sudah? Ya, sudah. Letak di Okey. tepi. Cikgu dah bersedia? InsyaAllah. Baik. Okey. Dan sekarang ni kita akan belajar mengenai subjek kimia bagi menengah atas. Tapi secara spesifiknya, apa yang kita akan belajar dengan Cikgu? Okey, pada hari ini kita akan belajar satu topik ujian gas. Kerana dalam kimia ada beberapa reaction ataupun tindak balas yang akan menghasilkan gas. Okey. Jadi kita akan menjalankan ujian gas dalam makmal lah. Dalam makmal, Dalam makmal. Okey. Kita bayangkan kita sekarang dalam makmal lah. Ya, betul. Okey, baik. Jadi Cikgu, apa yang kita nak teruskan sekarang ni? Okey, so sebelum itu, Cikgu nak tanya Irfan. Ya, saya. Apakah komposisi udara yang berada di atmosfera? Okey, komposisi udara Yang Irfan tahu ada oksigen, Oksigen. karbon dioksida, Ya, betul. karbon monoksida. Okay. Selain itu ada juga gas nitrogen, Betul. gas argon. Jadi Irfan rasa yang manakah yang paling banyak berada di atmosfera kita? Oh, Irfan rasa-rasalah macam oksigen je Cikgu, sebab kita kan Oksigen. inhale oksigen, betul tak? Ya, kita bernafas menggunakan oksigen. Betul. Okey, jom kita lihat melalui aktiviti ini Irfan. Di sini ada carta Capai. komposisi atmosfera bumi. Jadi cikgu nak Irfan selesaikan misteri siapakah yang paling besar yang terkandung di atmosfera kita. Okey. Jadi Irfan kena buat apa Cikgu? Cabut yang paling besar. Cabut yang paling besar, itu betul tak oksigen yang Irfan cakap tadi? Betul tak oksigen? Agak-agaknya kan kita tengok macam mana. Apakah jawapan di sebalik warna hijau ni? Ya. Nitrogen jawapan dia. Okey. So kat manakah oksigen berada? Okey. Cuba yang kedua. Kita buka pula yang kedua. Agak-agak oksigen dekat mana Okey, baiklah. Itu dia, oksigen. Okey, maknanya bukan jawapan yang masalah tadi Cikgu kan? Okey. Normallah kita ingatkan yang kita bernafas itu adalah yang paling besar di atmosfera. Betul. Selain itu, ada juga gas-gas lain seperti karbon dioksida, argon dan juga wap air di atmosfera kita. Baiklah. Okey Cikgu, kita dah tahu mengenai komposisi atmosfera bumi. Sekarang ni kita nak belajar apa pula? Sekarang kita nak menguji gas hidrogen. Ada 3 jenis gas yang kita nak uji hari ini. Lepas itu gas oksigen dan yang terakhir adalah gas karbon dioksida. Okey, baiklah. Tapi sebelum kita teruskan dengan kita punya eksperimen, apa kata kita berehat dulu tak Cikgu? Okey, kalau macam tu jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini.
Kau adalah angin di tepi pantai, menerangkan jiwa tiap kali menghembus. Apabila teriknya mentari memancar, sekali lagi kau hadir sebagai awan, melindungiku demi perjalanan. Jiwaku meronta inginkan kebebasan. Kau genggam erat tanganku, bimbang di bawah arus sungai semakin deras. Kau kembali hidupkan jiwamu, tetap mendidik anak bukan dari rahimmu. Namun kau tabah menahan luka, tetap kau tabah membakar diri. Demi melihat anak didikmu di persada dunia, akhir kalam buat pendidik bangsa. Wahai cikgu, mutiara buat jasamu. #terima kasih cikgu. Ya Habib, Habib, Habibi, ya Habibi, ya Ilah, Habib, tasma'uni, ya Ruhi, ya Habib, Habib, ya Ruhi, tasma'uni. Didik TV KPM. Wahai cikgu, mutiara buat jasamu. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita ada lihat satu video khas yang telah disediakan oleh pelajar kepada gurunya bersempena dengan sambutan Hari Guru yang bakal tiba pada 16 Mei nanti. Dan jangan lupa untuk kita dedikasikan penghargaan kita kepada guru kita. Dan sekarang ni kita ada satu orang kata apa kad dihantar secara atas talian. Jom kita saksikan pada berikut. Okey, ini kadnya cantik. Nampak tak betapa artistiknya pelajar yang sediakan kad ni kepada gurunya. Selamat Hari Guru dengan hashtagnya Terima Kasih Cikgu. Dan untuk tema tahun ni sama macam tahun lepas, iaitu Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Itu adalah tema bagi sambutan Hari Guru untuk tahun ini. Jangan lupa untuk kita kenang jasa guru kita yang sudah banyak mengajar kita dari kecil hingga dewasa. Baiklah, sekarang kita masih bersama dengan Cikgu Wan di studio. Kita sedang mempelajari mengenai subjek kimia. Tadi cikgu cakap yang kita akan lakukan eksperimen. Betul tak cikgu? Ya, betul. Jadi apa langkah-langkah ataupun bahan-bahan yang kita ada sekarang ni? Silakan. Okey, jadi sebelum kita buat eksperimen, kita perlu menjalankan dulu langkah-langkah keselamatan. Langkah-langkah keselamatan. Baik. Jadi kerana apa Irfan? Sebab kita tak nak berlaku sebarang kecederaan, kan betul tak cikgu? Tak nak ada letupan dekat studio kita ni. Ya, betul. Okey, so yang pertama sekali yang asasnya kita perlu mengenakan baju makmal ini. Baju makmal jom kita sarungkan di badan kita. Ni untuk saya lah cikgu? Ya. Oh lama dapat baju makmal lah hari ni. Okey. Kenapa ya Irfan? Kita Kenapa perlu tu? mengenakan lab coat ini ataupun baju makmal ini. Saya rasa sebagai satu langkah keselamatan jugalah. Ya, langkah keselamatan untuk mengelakkan sebarang bahan kimia atau cecair kimia terpecik mengenai pakaian kita, badan kita. Sebab kita tahu bahan kimia ni dia bersifat orang kata apa? Korosif maknanya kalau boleh asid ada menghakis. Betul, boleh menghakis. Okey, baiklah. Seterusnya perlindungan untuk mata kita. Mata kita ada. Okey, ni kita panggil apa cikgu? Ini adalah kaca mata. Kaca mata. Okey. Kenapa saya punya lain macam? Cikgu, kenapa cikgu punya warna hitam, saya punya warna putih pula ni? Oi. Kalau macam ni, kalau kita nak bakar nanti terbakar tangan tak nampak kan? Ini tersilap ini, okey. Jadi yang sebenarnya adalah macam Irfan tu. Oh ya ke? Nampak tak cikgu dah bersedia ni nak pergi jalan-jalan tadi. Dah dekat kan? Okey. So apa tujuan kita mengenakan kacamata keselamatan ini Irfan? Macam biasa, kita nak lindungi mata kita daripada terpecik dengan bahan-bahan yang boleh menghakis dan sebagainya. Betul. Okey, seterusnya. Ada lagi sarung tangan. Okey, untuk apa ini Irfan? Macam biasa juga untuk kita menjaga tangan kita supaya terkena dengan bahan-bahan kimia yang mungkin dapat menjejaskan kita punya tangan lah. Ya, betul. Okey, baik. Irfan cuba. Boleh ke Irfan? Boleh. Cikgu nak tanya, ada beza tak warna-warna kita punya sarung tangan ni sebenarnya? Ke tak ada beza? Bagi saya memang ada sebab ada setengah tu untuk pembedahan. Okey, baik. Ada setengah untuk aktiviti-aktiviti kimia inilah. Okey. Agak susah sikit nak pakai. Boleh ke Irfan? Ya, boleh. Lekat-lekat kan. Iyalah tu. Kita pakai dua-dua cikgu Ya, pakai dua-dua sebab kita nak gunakan dua-dua tangan untuk mengendalikan bahan kimia. Macam saintis dah kita hari ni cikgu Okey. Okey, baik Irfan cuba sikit. Lama dah. Yes, Okey, boleh cikgu mulakan dulu apa yang kita akan lakukan? Jadi yang pertama ini kita nak uji
kehadiran gas hidrogen. Hidrogen, okey. Jadi apakah bahan yang kita ada kat sini, Irfan? Kita ada apa, cikgu? Ini adalah kaki retort. Kaki retort, Dan okey. pengepiknya lah. Kemudian Baik. kita ada tabung uji. Ataupun test tube. Okey, kita ada kayu uji. Kayu uji. Okey. Kemudian kita ada rod kaca. Rod kaca. Kita ada bahan kimia ini. Bahan asid. kimia. Inilah Asid macam mungkin bahaya. hidroklorik. Bahaya tak, cikgu ni? Tak bahaya sebab dia dah cair. Dah cair. Dah Okey, dicairkan. Kita gunakan kepekatan rendah saja. Okey. Kita ada silinder, baik. Silinder. penyukat, Penyukat, okey, okey. untuk menyukat. Kemudian Baik. kita ada beaker. Beaker. Okey, seterusnya kita ada serbuk zinc. Serbuk zinc. Okey. Okey, Baik. dah sedia, Irfan? Dah bersedia, cikgu. Okey, so untuk menguji gas hidrogen ini, kita perlu tindak balaskan antara serbuk zinc Serbuk zinc. dengan asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Jadi yang pertama sekali, kita nak sediakan 4 cm padu, 4 cm padu Okey. asid hidroklorik. Asid hidroklorik. Macam mana caranya, Irfan? Adakah kita boleh terus ke sini, tuang ke dalam silinder penyukat? Secara logiknya boleh tak? Kalau logiknya macam boleh ke salah, cikgu? Kalau logiknya, ni kecil saja kan? Betul. Kecil saja. Jadi agak sukar untuk kita tuangkan. Jadi kita perlu transferkan dulu Kepada ke beaker. beaker. Okey. Okey, jom kita buat. Baik. Jadi ini adalah botol reagent yang mengandungi asid tadi. Okey. Okey, perhatikan ada label kat sini, asid hidroklorik. Kita perlu tutup dia. Okey. Kenapa, cikgu? Kenapa? Bayangkan kalau kita tuang macam ni. Oh, Apa nanti jadi pada label kalau meleleh? akan tumpah dan terkena nanti Ya. rosaklah label tu. Nanti setiap kali buat eksperimen, setiap kali tu kita kena tukar label lah. Okey? Okey, faham? Alright, jadi kita nak tuangkan. Okey. Alright, pastikan beaker ini berada di bawah. Tak boleh angkat macam ni. Oh, tak boleh Buat angkat, macam eh? teh tarik tak boleh. Tak boleh? Tak Okey. boleh. Kenapa kena letak bawah, cikgu? Sebab bahayalah dia terpecik kan. Betul Jadi tu. kita perlu letak kat sini, okey. So penutup ini kita perlu pegang. Kena pegang. Menggunakan satu tangan ini, tak boleh letak kat sini kerana untuk mengelakkan pencemaran. Pencemaran. Okey. So Baik. untuk menuang pula, kita tak boleh terus menuang ke dalam beaker direct. tak boleh direct macam tu, Kenapa? okey. Secara logiknya, Ifai. Logiknya sebab takut dia tumpah ke? Kalau kita tuang, dia mesti terpercik. Betul. Jadi kaedah dia dipanggil menyiring. Menyiring. Okey, kita takkan rod kaca ini dan kita tuangkan ke dalam beaker. Nampak dia mengalir elok saja. Sebab kita tak nak bagi kita punya cecair itu terpercik. Jadi kita gunakan alat yang boleh jadi apa? Ya. Penyiring, cikgu Okey, Okey. betul. Menyiring. Menyiring. Kaedah Maafkan menyiring. saya. Okey. Okey, so kita tutup. Kalau kita letak bawah tadi, kita lupa untuk betul. tutup kan. Kadang-kadang Betul. hilang pula. Macam mana nak cari nak tutup tak boleh kan? Jadi kita kena Okey. pegang dan jaga betul-betul lah. Seterusnya, Fad. Boleh tak Irfan tuangkan ke dalam silinder penyukat ini? Okey. Kita nak tuang berapa tadi, Irfan? 4 je kan? 4 cm 4 padu. cm padu. Ifan cuba. Okey, cuba. Okey. Nak kena guna kaedah penyiring juga? Penyiring okey, ke? itu tak payah. Okey. 4 cm 4 cikgu? cm. Okey, Ifan cuba. Okey, Irfan. Okey, berhenti dulu. Kenapa? Itu kaedah yang kurang tepat. Aha. So, yang sepatutnya Irfan perlu melihat kepada aras meniskus. Aras meniskus tu macam mana, cikgu? Irfan perlu duduk Okey, Irfan perlu duduk sikit. Pandang tegak kepada 4 cm padu itu dan tuangkan. Maknanya kena sama dengan paras mata Irfan lah. Ya, Okey. menegak kepada 4. Okey, boleh tuang 4 cm padu. Kita cuba. Okey. Okey, pandai Okey, Irfan. sikit lagi, sikit Dah lagi. biasa ingat eksperimen masa sekolah dulu. Iyalah, cikgu. Okey. Dah dapat 4 cm padu. Atau lebih sikit, cikgu. Kalau terlebih macam mana? Tak apa. Okey, sebenarnya tadi perlu ada penitis. Ada penitis. Penitis, jadi kita Okey. letak sikit. Lepas tu untuk baki tu kita titiskan saja. Oh, baiklah. Okey. Okey, jadi asid dah ada. Okey. Sekarang Irfan tuangkan ke sini. Tuangkan ke dalam itu. Kita masukkan ke tabung Ke dalam uji. tabung uji. Baik. Semua cikgu Semua. Okey, selesai. Okey, terima kasih Irfan. Sama. Okey, seterusnya kita nak masukkan satu spatula Serbuk zinc. serbuk zinc. Okey. Okey. So sebelum itu kita perlu sediakan siap-siap kayu uji berbara ke kayu uji menyala.
agak-agak. Kayu uji menyala. Menyala, ya tepat. Okey, mesti ada ambil kimia ni dulu. Betul cikgu. Kalau cikgu Kimia saya tengok ni mungkin betul lah tu. Okey. Jadi, Okey. kita akan masukkan satu spatula. Sambil-sambil itu, kita perlu sediakan siap-siap kayu uji Okey. menyala. Okey, jadi kayu uji menyala. Selepas itu, masukkan satu spatula dan dia melibatkan nyalaan. Okey, baik. Jadi, video kita uji kehadiran gas hidrogen ini boleh disaksikan Di skrin. Okey, jom kita saksikan. Macam mana kita nak nyalakan kita punya penuh Bunsen ni kan. Okey, jom kita tengok. Okey, itu kita masukkan asid macam Ifan buat tadi. Ifan buat tadi. Okey. Okey. Kita masukkan pula servot zinc. Servot zinc. Satu Satu spatula. spatula. Baik. Okey. Okey, sebenarnya tadi dia ada satu bunyi, Ifan. Bunyinya lebih kurang macam ni. Bunyi apa itu? Bunyi pop, cikgu. Bunyi pop. Jadi itu adalah pemerhatian. Okey. Okey, pemerhatian adalah satu kaedah saintifik yang perlu dikuasai oleh pelajar. Apakah itu pemerhatian? Kita menyatakan apa yang kita dapat perhatikan daripada tindak balas itu. Jadi Ifan tengok tadi dan saya dah bunyikan tadi, apakah pemerhatian dia? Kita boleh perhatikan bahawa kayu uji Ifan boleh pilih daripada situ. Okey, pilih mana jawapan dia agak-agak ada ni, beberapa. Okey. So itu berdasarkan pemerhatian dia. pemerhati Irfan tadi, Cuba Irfan bacakan. nampak kayu uji menyala Okey. mengeluarkan bunyi pop. Cuba bunyikan boleh tak? Tak ada bunyi. Tak bunyi. Pop. Okey. Buat sangat pula. Alright, itu pemerhatian. Okey, Kemahiran pemerhatian. saintifik yang seterusnya adalah Okey. inference. Inference. Okey, inference ini adalah sebab kepada pemerhatian. Okey. Pemerhatian tadi kita perhatikan menggunakan panca indera kita. Sama ada mata. Yang bunyi pop tadi guna telinga. Okey, jadi inference-nya sebab. Kenapa kayu uji menyala tadi mengeluarkan bunyi pop? So inference ni sebelah sini. Sebelah sini. Gas apa Okey. tadi kita nak uji? Gas hidrogen. Gas cikgu. hidrogen. Pandai. Jadi Irfan. inference-nya adalah gas hidrogen terhasil. terhasil. Okey. Okey, seterusnya setiap tindak balas kimia dia ada persamaan, Irfan. Persamaan Ya, ataupun persamaan. bahasa Inggerisnya equation. betul tak? Equation. Okey. Okey, bukan persamaan antara kita bukan? Oh, bukan, Persamaan kimia. Persamaan kimia. Ya. Okey. Jadi kat situ ada beberapa persamaan. Cuba Irfan tengok yang mana agak-agak melibatkan eksperimen kita. Okey. Kali ini. Irfan rasa yang ni. Sebab ada Z and zinc kan. Okey, Baik. jadi boleh saya ambil? Silakan Okey. cikgu. Okey. Jadi ini adalah persamaan yang terlibat iaitu zinc. Kita masukkan zinc tadi ke Betul. dalam asid. Okey, dan menghasilkan anak panah ni maknanya menghasilkan garam zinc klorida Zinc klorida. dan juga gas hidrogen yang kita Hidrogen. uji tadi dengan berbunyi Pop. Okey. Jadi itulah dia untuk ujian gas Hidrogen. hidrogen. Okey. Seterusnya Seterusnya kita nak buat apa pula cikgu? kita beralih, kita tukar tempat Irfan. Okey, tukar tempat. Silakan. okey. Okey. Baik. Okey, kali ini tadi hidrogen. Betul. Kali ini agak-agak gas apa? Gas apa Yang pula, tersilap cikgu? tadi, Irfan tersilap cakap tadi. Yang paling besar tadi. Oksigen ke? Oksigen. Okey. Jadi gas oksigen yang kita perlukan sama juga kaki retort. Kaki retort. Okey, dan pemeganglah dengan tabung didih kita nak panaskan. Ada beza yang cikgu, yang ni macam kecil sikit. Yang tu Itu macam tabung besar uji. sikit. Kalau melibatkan Okey. pembakaran, kita akan gunakan tabung didih lah. Tabung didih. Baik. Okey, jadi ini adalah Okey. ini adalah namanya penunu Bunsen. Okey, jadi kita sediakan. Okey. Jadi kalau ini- kita nak buat eksperimen betul-betul, kita kena nyalakanlah kan? Nyalakan. Okey, jadi ini adalah kalium permanganat. Kita akan gunakan bahan kalium permanganat. Okey. Kalium permanganat. Dan kita akan bakar dia dalam tabung ni lah. Kita akan masukkan berapa spatula agak-agaknya? Tadi kita guna satu kan cikgu? Satu. Ini pun sama juga. Satu Kita akan juga. masukkan satu spatula kalium permanganat. Okey. So kita masukkan. Nak gunakan spatula Bantu saya. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ini sepatutnya kita gunakan spatula yang berlainan.
Oh, tak boleh campur cikgu. Ya, Okey. mungkin tertinggal tadi. Baik. Tak Atau apa. terjatuh ke? Ya, betul lah. Okey, itulah langkah-langkah selamat kita perlu pastikan semua ada atas meja. Kenapa kita Okey. tak boleh nak gunakan spatula yang sama cikgu? Sebab bahan yang berbeza memberikan tindak balas yang berbeza. Okey. Okey, jadi kita masukkan satu spatula ke dalam tabung didih, kemudian kita Bakarkanlah. panaskan Okey. dan kita perlu sediakan siap-siap kayu uji uji. apa pula? Tadi menyala. Kali ini Kayu uji berbara menyala. berbara. Okey. Mesti kimia A+. Okey. Okey, betul, Jadi cikgu. kita saksikan macam mana pembakaran dan cara pengujian gas oksigen ini. Okey, jom kita saksikan Di skrin, paparan yang disediakan. Okey, kita lihat teman. Okey, kita masukkan apa cikgu? Kalium permanganat. Kalium permanganat. Ya. Okey. Okay, kita panaskan dengan api yang panaskan. sangat kuat. Okey, dia keluar macam Pemerhatian okey. Pemerhatian. Nak soal kejap lagi. Baik. Okey. Okay. Jadi, apakah yang Irfan perhatikan tadi melalui video tadi? Irfan nampak bila kita dah lakukan eksperimen tadi, kayu uji tu dia berbara cikgu. Berbara menyala. Yang berbara dia akan menyala. Menyala, Mana betul. dia? Pemerhatian dia. Okey. Mana saya punya info? Baik. Ini Pemerhatian. adalah pemerhatian yang tadi Baca, di mana kayu uji berbara menyala. dan menyala. Okey. Okey. Jadi, apakah maksud kayu uji berbara menyala itu? Itu menandakan inference sebab kepada pemerhatian. Okey. Apakah inference-nya, Ifat? Baik. Ni Sebelah cikgu, kanan. Okey. Okey. Okey, Gas baiklah. oksigen. Ini adalah inference yang boleh kita dapat melalui eksperimen tadi di mana gas oksigen dibebaskan. Alright. So, gas oksigen terhasil dan kita buktikan melalui kayu uji Okey. berbara akan menyala. Okey, itu Okey. pemerhatian dia. Jadi, persamaannya. Macam mana pula tadi kita dah macam tengok permasalahan untuk yang zinc tadi kan, Zinc betul? tadi dengan acid. Okey, Okey, jadi- Irfan sila pilih mana agak-agak jawapan dia. Sebab Irfan nampak ada O, maknanya ada oksigen. Ada oksigen. Pandai. Mana O2 ni ada O2 Betul, kan? ada O2. Okey, silakan, so, cikgu. yang tadi kita gunakan adalah kalium permanganat. So, simbol segitiga ni maksudnya pemanasan. Okey, pemanasan dan dia menghasilkan kalium manganat, mangan dioksida dan juga oksigen. Oksigen inilah yang kita Hasilkan. terhasil Terhasil, tadi betul. melalui tindak balas pembakaran kalium permanganat. Okey, ini Okey. dipanggil istilahnya penguraian terma. Terma ni melibatkan haba lah. Haba lah, betul lah. Terurai secara pemanasan. Baiklah. Okey, baik Irfan. Kita dah selesai dua eksperimen. Adakah kita akan teruskan dengan eksperimen yang lain pula? Belum lagi. Okey. Yang ketiga kita perlu set up dulu untuk Baik. karbon dioksida. Kalau macam tu kita nak bersedia dulu, apa kata kita berehat dan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah lihat satu video tentang pelajar berkeperluan khas telah memberikan ucapan Hari Guru dalam bahasa isyarat. Wah, tersentuh hati saya bila tengok ucapan tadi. Dan sekarang ni kita masih bersama dengan cikgu kita untuk masih dalam rancangan Mahir mengenai subjek kimia untuk menengah atas. Tadi kita dah lakukan dua eksperimen. Sekarang ni agak-agaknya kan, ada tak eksperimen lain yang kita akan buat, cikgu? Ya, ada. Ini adalah eksperimen terakhir. Okey. Okey, saya tanya Irfan dulu. Ya, saya. Okey, apakah gas yang kita selalu hasilkan setiap hari? Hasilkan melalui setiap hari? aktiviti pernafasan. Kalau kita
inhale, kita akan sedut oksigen. Okey. Kita akan keluarkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey. Jadi itulah dia gas karbon Dioksida. dioksida yang kita nak Hasilkan. nak uji. Nak hari, uji, pada okey. slot yang terakhir inilah. Baik. Okey. Jadi bahan yang diperlukan adalah start dengan radas dulu Jadi Okey. 2 kaki retort. Okey, jadi dah ada sediakan pengepit lah. Okey. Alright. Jadi kita ada bahannya pula zinc karbonat. Karbonat, okey. Zinc karbonat ni akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. Bila bertindak balas dengan asid. Baik. Jadi asid apakah yang kita nak guna ni? Okey. Cikgu, untuk kita uji gas karbon dioksida ni, adakah kita perlukan pemanasan juga? Tidak perlu. Tidak perlu Tidak perlu pemanasan. pemanasan, Okey, ya. sebab apa, cikgu? Kerana tindak balas antara logam karbonat, zinc karbonat ini adalah logam karbonat. Okey. Dengan asid, dia akan menghasilkan garam iaitu zinc sulfate Zinc sulfate. dan juga air dan juga karbon dioksida. Okey, Jadi kita tak perlu pemanasan. HO2 dan juga CO2 H2O lah. dan CO2 dan Okey, juga H2O garam. dan CO2. Okey. Okey, jadi kita nak sediakan 2 cecair inilah. Okey. Tadi kita dah tengok kaedah yang betul. Betul. Untuk kaedah yang tepat untuk memindahkan ke dalam beaker kan. Untuk kita Irfan gunakan. nak cuba? Boleh, cikgu. Kita nak masukkan cecair apa dulu? Kalau kat situ saya ambil asid lah. Okey. Irfan ambil air kapur. Air kapur, So ini dah label. Betul. Itu air kapur. Air kapur. Air Okey. kapur. Okey. Kita nak masukkan berapa banyak, cikgu? Kita masukkan masukkan saja. Masukkan saja. Sedikit dalam 50. Okey. Ada kat situ 50. Nak gunakan nampak. nampak tak? Okey. Irfan nak buat kesilapan tadi. Irfan kena letak okey. sini. Boleh. Okey. Okey. Baik. Label dah menghadap ke dalam dah. Bagus. Betul lah. Okey. Okey, nak Okey. kena pakai kaedah menyiring tadi. Menyiring juga. Okey. Tuang je, cikgu. Okey, tuang saja. Baik. Okey, cikgu cakap bila saya akan berhenti. Okey, cukup. Dah cukup. Cukup, Baik. Kalau tak cukup ni kita tambah lagi. Boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, ingat langkah-langkah pengendalian bahan cecair. Okey. Kaedah apa tadi? Kaedah menyiring. cikgu. Menyiring. Betul. Okey, seterusnya saya sediakan untuk asid. Asid, yang kita gunakan pada kali ini bukan asid hidroklorik macam tadi, asid HCl. Okey. Tapi sebaliknya asid sulfurik. Asid sulfurik. Formula kimianya H2 H2 SO4. SO4. Okey. Dengan kepekatannya 0.5. Maksudnya tak pekat lah. Maksudnya tak pekat Cair sangatlah. Diluted sikit lah, Okey. Dilute sikit. Jadi kita tuangkan sekarang. Okey, cuma rod kaca tadi pun dah tak tahu ke mana. Betul. Okey. Jadi kita tuangkan. Okey, macam biasa. Ketat pula sikit ini. Label kena ke dalam. Label Ingat tu. ke dalam. Okey. Okey, kaedah menyiring. Kaedah menyiring. Yang ni berapa banyak je kita letak? Kita nak masukkan lebih kurang 10. Bukan lebih kurang, mesti 10 lah. Mesti 10 lah, ya. Okey. Baik. Jadi kita nak ukur 10 cm padu itu menggunakan apa, Irfan? Menggunakan apa tu, cikgu? Agaknya. Mana dia? Mana jauh dia? kat sana. Ini okey. ke? Bantu saya, Irfan. Okey. Boleh. Jadi kita pindahkan. Mhm. Nak cuba lagi sekali tadi? Boleh. Kaedah yang tepat? Di mana 10? kita guna kaedah meniskus. Kena sama dengan paras mata Irfan. Silakan, Irfan. Kita masukkan yang mana dulu, cikgu? Ini. Masukkan Asid. Kita dulu. masukkan asid saja. Okey, berapa, cikgu? 10. 10, Okey. Okey, meniskus. Okey. Okey, 10. 10. Baik. Okey, terbaik Irfan. Okey. Okey. Sekarang kita akan tuangkan ke dalam tabung didih yang pertama. Yang pertama. Irfan nak masukkan ke? Silakan Irfan. Okey. Baiklah, kita masukkan kita punya asid ke dalam tabung didih. Baik. Dah. Okey, asid sudah. Sekarang sini kita nak masukkan Air kapur. Air kapur. Okey. Baik, Irfan cuba ya. ya. Okey. Kita masukkan air kapur. Masukkan saja air kapur. Terlebih pula. Terlebih, ya. Okey, tak Okey. apa. Okey. Seterusnya, kita nak melakukan tindak balas antara Antara apa, cikgu? zinc, Zinc karbonat. karbonat. Okey. ZnCO3 formula kimianya. ZnCO3. Ingat tu tau, adik-adik semua. Okey.
So ini dah berlabel zinc karbonat lah. Okey. Macam tadi kita tak boleh guna lah, takut bercampur. Kita Betul, gunakan zinc. nanti reaksi akan berbeza. Okey, kat sini saya perlukan bantuan Irfan. Ya, saya. Sebelum itu kita kena pastikan ini ditutup serta-merta. Okey. Jadi kita perlu rapatkan dulu. Baik. Kita adjust slow perlahan Irfan. Perlahan ya. Okey, jadi kita cuba. Okey, nampak macam okey. Okey. Selepas Irfan masukkan zinc karbonat, saya akan terus tutup. Okey. Kenapa agak-agak? Kita tak nak bagi udara itu masuk ataupun keluar ke macam mana cikgu? Sebab tadi kita dah tahu dia membebaskan, tindak balas ini membebaskan Karbon karbon dioksida. Betul. Kalau kita lambat tutup, mestilah dia terbebas ke udara. Oh, betul lah tu. Jadi Sebab kita tak boleh nak uji dengan air kapur ni kan. Jadi kita kena cepat-cepat tutup, okey? Ya, betul. Okey, cikgu, masukkan Okey, ready, satu spatula. ya. Okey. Cikgu kena cepat-cepat, Ifah pun kena laju-laju. Okey. Ya. Okey, cikgu banyak ni? Okey, betul. Okey, baik. Okey, dah cikgu. Okey, kita terus tutup. Okey. Nampak bubble gas itu, Irfan? Nampak cikgu? Okey, itu adalah salah satu pemerhatian. Betul. Kemarin memerhatikan kita nampak apa tu? Gas karbon dioksida cikgu. Adakah Irfan tahu itu gas karbon dioksida? Sebab tadi kalau ikutkan apa cikgu cakap lah, kita akan menghasilkan gas karbon dioksida. Itu adalah kesilapan yang selalu pelajar buat lah. Kenapa tu cikgu? Okey, dia dah baca buku CO2 gas karbon betul. dioksida kan. Jadi itu adalah secara teori. Jadi melalui pemerhatian kita nampak gelembung gas tanpa udara terhasil. Itu yang pertama. Itu yang pertama lah. Pemerhatian. Pemerhatian. Apakah yang menunjukkan gas karbon dioksida sudah terhasil? Irfan tengok daripada warna jernih tadi, larutan jernih menjadi warna kapur sikit cikgu kan? warna Ataupun keruk, cloudy. Betul. Jadi ini menunjukkan terhasilnya gas karbon dioksida. Macam ayah ada plus lah cikgu warna dia. Ya, tapi jangan minum pula. Jangan minum Aduh. Okey, jadi ini adalah pemerhatiannya gas karbon. Pemerhatian dia dah tercicir nampaknya tadi. Okey, tak apa. Apa pemerhatian dia tadi, Irfan? Kita boleh tengok. Pemerhatian dia air ini Air kapur menjadi keruh. menjadi keruh. Betul. Okey. So ini adalah inference. Irfan pegang. Baik. Okey, ini adalah inference. Di mana gas karbon dioksida ataupun CO2 terhasil melalui pemerhatian kita, air kapur menjadi keruh. Macam biasa lepas kita dah tengok inference, kita nak tengok pula dia punya formula ataupun equation dia kan. Persamaan dia. Okey, yang kita campurkan tadi, zinc karbonat. Zinc karbonat yang ini. Okey. Acid sulfuric Kat sini tadi. Ya, betul. Ini acid Yang sulfuric. ini, Masih ada tindak balas kat situ. Itulah tu cikgu berbuih-buih kat situ. Ya, tapi nampak kat sini dah tak ada bubble gas. Maknanya dah habis lah kan? Dah habis tindak balas lah. Okey. So, zinc sulfate, larutan garam terhasil kat sini. Air, memang ada cair kan? Air H2O. dan juga CO2 yang kita buktikan melalui uji kaji tadilah. Melalui pemerhatian apa tadi, Irfan? Cikgu. Pemerhatian tentang air kapur itu. Air kapur menjadi keruh. Okey, itu adalah keputusannya lah. Baik. Maknanya kita dah belajar mengenai 3 eksperimen beza. Ya, betul. Pertama sekali kita nak tengok tadi ujian apa cikgu untuk gas apa awal tadi? Mula-mula kita melakukan pengesahan tentang ujian hidrogen, gas hidrogen. Lepas tu kita lihat ujian gas oksigen. Betul cikgu. Dan yang terakhir adalah gas karbon dioksida. Nampak tak, 3 eksperimen telah kita berjaya lakukan di studio hari ini. Dan apa kata sekarang ni, kita nak berehat dulu tak cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Irfan Syamil dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan di mana kita berada di segmen rumusan di mana saya akan minta cikgu untuk berikan rumusan tentang apa yang kita pelajari dengan cikgu sepanjang hari. Dipersilakan cikgu. Okey, alhamdulillah kita dah belajar ujian berapa gas hari ini, Irfan? Ada 3 gas. Tiga Gas yang gas. pertama kita gas hidrogen. Hidrogen. Boleh Okey. Irfan imbas kembali apakah pemerhatian yang kita nampak tadi? Perhatian tadi cikgu gas hidrogen ada bunyi pop. Okey. Dekat kayu uji tadi. Kayu uji menyala mengeluarkan bunyi Pop. pop. Okey. Seterusnya kita memanaskan kalium permanganat. Okey, kalium permanganat bila dipanaskan akan menghasilkan gas Oksigen. yang mana kita uji dengan kayu uji Berbara. berbara. Apa jadi pada kayu uji berbara? Kayu uji berbara tu menyala. Menyala. Okey. Dan yang terakhir ini Irfan dah mengambil bahagian dalam eksperimen Betul, dah lama Irfan mengesahkan tinggal ujian tu. karbon dioksida. Ya. Cuma kat sini Irfan tuang terlebih sikit lah karbon dioksida. minta maaf lah, cikgu, Tapi nasib baik dia tak melimpah keluar. Itulah Kalau tu. terlebih sini sikit tadi dia dah melimpah keluar. Sebab itu kita kena orang cakap apa be spesifik dengan Ya, apa yang kita berapa, nak buat uji kaji sebab takut bila terlebih boleh membahayakan kesihatan juga kan ataupun terkena terpecik lah apa semua. Jadi kita kena betul-betul sukatlah mengikut apa yang kita isi tetapkan. padu yang ditetapkan. Betul. Okey, Irfan. Jadi kemahiran-kemahiran ini sangat penting kerana pada tahun ini bermulanya ujian amali. Oh, ada ujian amali. Ujian amali Okey. menggantikan silibus lama. Dia menggunakan Kertas tiga, kan? kertas tiga. Maknanya zaman Irfan dulu memang Irfan guna kertas 3. Kertas 3. Irfan memang kena Ujian tulis balik, bertulis, ujian bertulis. eksperimen balik semua kan. Tapi sekarang okey. ni ada ujian amali cikgu Ya, maksudnya masa kertas 3 tu kita banyak menghafal kan. Betul. Menghafal ada teknik menjawab. Jadi pada kali ini kita diuji secara betul-betul menjalankan eksperimen. Secara praktikal lah orang cakap tak kan. boleh nak tipu-tipu dah. Betul. Yang tu boleh kita baca buku. Tapi yang tadi tu kita belajar tentang kemahiran mengendalikan cecair, menyiring tadi kan. Lepas tu kita nak sukat. Sukat apa tadi? Sukat asid lah. Betul. Sebab kita tak boleh angkat macam ni. Ya. Tak Kita, boleh. Guna kaedah meniskus. Melihat kepada meniskus cecair tadi untuk mengelakkan ralak parallax namanya, ralak parallax disebabkan oleh kedudukan mata kita yang tidak tepat. Okey, jadi kemahiran ini bukan kita nak guna masa exam peperiksaan amali itu saja. Okey. So selepas SPM kita ada peringkat yang lebih tinggi. Betul. Iaitu peringkat universiti. Universiti. Kalau jadi, adik-adik ambil kos-kos yang berkaitan dengan kimia dan sebagainya, Ya, adik-adik akan buat juga eksperimen ni. Ya, betul. Sebab itu pentingnya kita fokuskan kepada kaedah-kaedah saintifik. yang tepat. Yang tepat. Belajar menjalankan eksperimen dengan prosedur yang betul. Okey. Pengendalian yang betul. Okey, bukan sekadar kita pelajar itu akan guna sampai universiti. Mungkin dia akan jadi saintis. Betul. Menghasilkan produk sendiri. Ya, sebab itulah okey. pentingnya kita belajar mengenai kaedah saintifik secara tepat. Nampak tak nanti kalau jadi saintis, pakaian macam Irfan lah. Ya, betul betul. tak? Okey cikgu, apa lagi tips-tips yang boleh cikgu berikan kepada adik-adik di rumah supaya mahir dalam orang kata apa kemahiran saintifik ni ataupun uji kaji yang kita lakukan hari Okey, ini? sebelum itu saya nak cerita lagi tentang sedikit lagi berkenaan ujian gas. Boleh dipersilakan. Tadi kita tengok 3 saja, sedangkan gas banyak. Maknanya kita ada gas nitrogen kita boleh dioksida. lakukan gas lain juga kita boleh uji kaji. Ujian di makmal. Contohnya gas klorin. Gas klorin. Gas okey. nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida. Dan pelbagai gas lagi. Cuma ada pelbagai gas yang agak berbahaya. Dia akan mengeluarkan asap yang berbahaya untuk kesihatan kita dan perlu dijalankan di kebuk wasap. Kebuk Irfan wasap. ingat kebuk wasap? Apa tu cikgu? Yang ada di belakang makmal dulu tu. Oh, ya. Okey, kita Okey. jalankan di kebuk Kebuk wasap wasap. supaya gas-gas yang beracun tadi yang terhasil disedut. Dia umpama yang memasak tu lah. Betul lah. Kan, ada- Disedut naik keluar kan. okey. So selamatlah. Betul. Kita tak boleh gunakan kaedah macam ni. Kita jalankan terbuka macam ni. nanti- Contoh gas klorin. Kalau terbebas kita sedut dia akan beri kesan lah.
Okey. Yang agak tidak baik untuk kesihatan kita. Baik, cikgu. Okey. Terima kasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan kepada saya dan juga semua penonton di rumah. Saya harapkan adik-adik semua dapat manfaatkan ilmu ini supaya adik-adik dapat insya-Allah satu hari nanti boleh jadi saintis yang berjaya. Betul tak, cikgu? Insya-Allah. Terima kasih cikgu bersama saya pada hari ini. Kita akan kembali pada esok hari rancangan Mahir di Didik TV KPM pukul 2 hingga 4 macam biasa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih Irfan. Lagi.